أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. اللهم نور قلوبنا بنور بدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan pengajian kita, pengajian tauhid, mengenali Allah Subhanahu wa taala, asas-asas akidah. Seperti mana kata ulama, awal-awal agama kita yakni mengenali Allah Subhanahu wa taala, awwalu di ma'rifatullah. Sambungan yang pada bulan yang lepas pada muka surat 185, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam. Soalan di sini ialah, apakah pengertian sifat kalam dan macam mana cara mengetahui dan beriman dengannya dengan sifat kalam, dalil serta kesimpulan tentang sifat-sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mendatangkan macam mana kita nak tahu dan kita beriman dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas kita setiap mukallaf wajib mengetahui. Setelah kita tahu dan kita wajib beriktikad, kita berpegang bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, yakni sifat perkata, yakni sifat perkata tersebut nama sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, yakni perkata Allah, dan mustahil atasnya atas Allah Subhanahu wa taala dengan bersifat bisu. Maka di sini dah ulama menghuakan dalam ta'rif sifat kalam, sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala munazzahatun 'anit taqaddumi wa ta'akhkhur واللحن والإعراب والصحة والإعلال وغير ذلك، فيتعلق بما يتعلق به العلم من الواجبات والمستحيلات والجائزات. Inilah panggil ta'rif. Kita nak kenal sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu sifat, sifatun wujudiyatun, suatu sifat yang wujud, yang ada. Sifat kalam ada sifat yang wujud, ada dan sungguh. Ada maknanya kata nak sungguhnya ada Allah, sifat wujud, sifat kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala ada, yang berdiri pada zat Allah Taala. Dia yang berdiri pada zat Allah Taala. Zat Allah yang Ta'ala yang maha suci daripada terdahulu, munazzahatun 'anil taqaddumi daripada dahulu, wa ta'akhur dan terkemudian, terdahulu terkemudian, wal lahni kesalahan, wal i'rab sihat, wal a'lan dan sakit, yakni mu'tal, dan lain lagi,
maka ia bertakluk. Semua sifat tadi bertakluk, yang bertugas seperti mana takluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia kaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu Allah. Daripada segala yang wajib, maka pecahan di sini terbagi kepada 3, ialah wajib dan mustahil dan harus. Semua ini kita kena tahu dalam pengajian kita pada malam ini, yang kata Allah bersifat dengan sifat kalam. Sifat perkata Allah, sifat kalam ni, al-kalamu, Allah Ta'ala tidak ada huruf. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tidak ada huruf. Tidak ada alif ba kan. Alif ba mana huruf, dan tidak ada suara, dan juga dan 2 bibir dan lidah. Ini maksudnya kita nak menyucikan, menafikan sifat-sifat yang bukan mustahil pada Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat berdiam diri. Apabila ada sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersifat dengan kalam, maka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini ialah berdiam diri, maksudnya dengan tidak bercakap. Dan maha suci Allah juga, Allah suci daripada rosakkan batin, iaitu tidak mampu bercakap sebagaimana yang terjadi kepada manusia. Yang kita ni tidak mampu ketika bisu kita pada makhluk lalu panggil baharu, dan tidak boleh bercakap, dan ketika masih bayi, ketika tidak bercakap ketika masih bayi kan. Semua ini adalah maha suci Allah daripada benda yang tidak kamil, maknanya sifat Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ialah Allah bersifat dengan sifat kalam. Nanti depan ada ulama bahaskan. Maka setengah ulama lain mengatakan bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala ini diam, suku. Mana suku maknanya mustahil Allah Ta'ala kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni berdiam, hendaklah difahami dengan suku nafsi dan suku nafsani. Ini pecahan pula dah. Baik, dan sebagian ulama lagi menyatakan bahawa kalam ini, kalam sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan kalam terbahagi kepada 4 bahagian. Dia pecah kepada 4 bahagian. Supaya kita awam ni kita dapat faham dengan baik. Atau jenis 4 bahagian atau jenis 4 jenis. Yang pertama kata ulama, pembahagian atau jenis kalam yakni kalam nafsiyun, atau boleh dipanggil dengan kalam ismiyun. Mana dia semua ni nafsi, maknanya kalam yang pertama ini, kalam nafsi ini ia idafah, disandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh dapat faham dalam bahasa Melayu kita ialah sifat nafsi ini ialah sifat perkata. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat perkata, yakni sifat ma'ani. Mana sifat al-kalam ini, Allah bersifat dengan sifat kalam, termasuk dalam sifat bahagian sifat ma'ani yang 7. Maksudnya wujud adanya sifat ma'ani, adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya sifat kalam, maksud tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan juga tidak dahulu, tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian, dan tiada mana dalam bahasa kalau anak-anak kita belajar dalam kaedah bahasa ada i'rab, baik di atas macam mana berhadapan, mubtada dan sebagainya. Dan tiada bina'un atas wazan, atas dalam kaedah-kaedah ilmu nahwu juga, bukan berbahasa Arab dan bukan berbahasa lain, hanya satu esanya wahdaniyah, esanya sifat wahdaniyah lawan bagi mana sifat kalam nafsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan kalam ialah sifat qadim. Kalam kita makhluk ini benda baharu di depan ada pecah yang ketiga.
Itu yang panggil pembahagian jenis kalam yang pertama ialah kalam nafsi. Baik, bahagian yang kedua, jenis-jenis kalam yang kedua panggil nafsaniyun. Panggil kalam nafsani. Apa dia maksud nafsani ialah? Maknanya kalam an-nafsani an-nafsaniyum ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adanya pada Allah taala. Yang kedua kalam nafsi, kalam nafsani ialah ada pada Allah taala. Yang kita dapat faham di sini ialah ulama menyatakan menyediakan perkataan kata-kata mu'tibar, maksudnya tidak berhuruf dan tidak bersuara, banyak bukan satu, dan juga kalam yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma nafidat kalimatullah, nascaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Kalimah-kalimah Allah banyak, tidak satu. Bukan satu, maksudnya banyak. Ini juga kalam nafsaniyu termasuk panggil qadim. Dan seterusnya ulama bahagi yang ketiga ialah kita dapat kenal panggil melalui kalam masdariyun, yakni berkata-kata, yakni bercakap. Maksud kita lah makhluk kita bercakap, maksud kita ini benda yang baharu, benda baharu, makhluk. Dan yang keempat ialah pembahagian jenis yang keempat kalam lafziyun atau panggil hissiyun, ialah perkataan. Ini terkena pada benda yang baharu kita juga makhluk, yakni perkataan kita bercakap ada huruf, kan, ada huruf kita bercakap, ada suara kita dengar, dan juga Al-Quran yang bertulis. Ini Al-Quran juga termasuk dalam benda kalam lafzi, yakni benda yang baharu. Maka di sini yang kita sudah maklum, yang mana kata Nabi Musa AS ibu munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' Mi'raj, maka khilaf ulama. Maka katakan kalam di mana, bahagian-bahagian jenis yang mana yang kata Nabi Musa bercakap dengan Allah, yang Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj naik ke langit, bahagian-bahagian jenis yang mana? Yang pertama kata ulama, kalam nafsi ataupun kalam ismiyu, iaitu sifat perkata, yakni kalam. Maka ini kita pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Ghazali, ini yang panggil iman mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pegang kita. Dan khilaf yang kedua ialah kalam lafzi yang ada huruf dan suara yang dijadikan makhluk, yang dijadikan, yakni makhluk oleh Allah Ta'ala. Makhluk kita, Allah jadikan kita ni, tetapi bukan suara Allah Ta'ala, yang menunjukkan ada yang kalam nafsi bagi Allah Ta'ala. Ini yang panggil mengikut pendapat Abu Mansur Al-Maturidi dan imam-imam yang lain lah. Maka kata di sini sifat kalam perkata Allah Subhanahu wa taala adalah mabda, asal umbi bagi berkata-kata. Ini as-samau sifat, dan juga tuntutan matalib ila sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke depan lagi supaya kita dapat faham lagi ialah, dan lagi ulama bagi contoh di sini ialah kita bersaksi bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat kalam, dan juga kita kena yakin bahawa sesungguhnya kalam Allah Taala itu ada wujud, maksudnya ada sifat kalam Allah Taala, zat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia ada tadi? Kerana kaitan dengan ada sifat nafsiyah. Maka termasuk ada kaitan dengan nafsiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah, adanya sifat kalam, maka adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka qadim tidak ada pemula. Mana sifat qadim, sifat kalam tadi tidak ada mula, dan juga sifat kalam tadi ialah sifat dalam bahagian kidam dan tidak binasa. Sifat kalam Allah tidak binasa, kekal selama-lamanya. Mak kita panggil binasa. Kita makhluk kalam kita, percakapan kita ada huruf dan sebagainya binasa.
dan tidak sama dengan perkataan kalam makhluk, tak sama sekali. Maka kita kena pegang dalam diri kita cakapan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersikap dengan bersifat kalam tidak sama sekali dengan kalam makhluk yang di kita. Kerana apa? Kerana ada kaitan dengan sifat salbiah, ada kaitan dengan sifat mukhalafatul hawadis, dan juga ulama kata lagi tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pembantu, tidak ada panggil selain ada yang membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena menafikan dia. Apa dia sebabnya? Dengan qiyamuhu Allah Taala, dengan bersifat qiyamuhu binafsi, dan juga tidak berbilang-bilang kalam Allah, dan wahdaniyah, esanya Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitan juga sifat wahdaniyah, dan juga bertakluk dengan semua wajibat, mustahilah dan jaizat. Wajib, perkara yang wajib, dan juga mustahil, sifat mustahil, dan ada kaitan dengan sifat jaiz, yakni sifat harus. Kerana kaitan yang semua ini di atas tadi ada kaitan dengan ta'alluq. Ada ta'alluq jugalah, ada ta'alluq, ada pecahan pula. Maka di sinilah yang kita kena yang tahu dengan adanya sifat Allah Taala ni bersifat dengan sifat kalam berdasarkan dalil naqli. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima. Yang kita bahaskan yang perbincangan tadi yang kata jenis kalam, Allah bercakap dengan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina. Dan juga munajat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ini yang termasuk dalam dalil naqli. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah Ta'ala telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata dengan kata-kata secara langsung dan tidak ada perantaraan. Ini apa panggil kelebihan Allah bagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Rasulullah, tidaklah seseorang daripada kamu melainkan Tuhannya akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Tidak ada perantaraan antara dirinya dan Tuhannya. Nabi kata, maksudnya tidak seorang daripada kamu Allah akan kalam percakapan Allah Subhanahu Wa Taala kiamat nanti. Tidak ada perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini di kalangan ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah telah ijma' mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam, iaitu sifat perkata yang sifat qadim. Maknanya Allah bersifat dengan kalam. Perbezaan pendapat khilaf. Kalau sebut khilaf ni apa yang perbezaan pendapat khilaf di antara ulama tentang kalam yang didengar oleh malaikat dan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan kebanyakan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah Taala membuka hijab yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Ikut Ahli Sunnah wal Jamaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab, lalu memberi keizinan kepada baginda untuk mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat perkatanya perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat perkata yang mana? Yang sifat perkata yang qadim. Sifat kalam Allah Taala itu qadim dengan seluruh anggotanya dari semua arah. Bukan main sudut depan saja. Mana Nabi Allah bagi ijab bagi kelebihan Nabi Musa, dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala seluruh maknanya semua arah, tak ada yang pihak atas saja. Macam inilah katanya, kalau kita kata sudut daripada depan saja menunjukkan Allah ni bertempat. Maka di sini dah katanya dalil sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, auhallahu ila Musa inni ja'altu fika 10,000.
sam'in hatta sami'ta kalami wa 'asharata alaf lisanin hatta ajabtani. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku telah menjadikan untukmu 10,000 pendengaran sehinggalah engkau boleh mendengar kalamku, 10 lidah sehingga engkau boleh menjawabku. Maksudnya itulah kehebatan Nabi Musa. Nabi sendiri mengaku mengatakan bahawa Nabi Musa AS mendengar 10,000 perkataan, sehingga engkau boleh mendengar kalamku, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah engkau boleh menjawab hatta lisan. Inilah tafsir pada ayat 164 surah Nisa yang lepas mengikut mereka. Di sini Syekh Al-Qudai menyatakan annallaha kallama Musa bima'atin alfin wa arba'ina alfa kalimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbicara dengan Nabi Musa AS dengan 140,000 kalimah. Ni daripada Syekh Al-Qudai, ulama juga diriwayatkan bahawa Nabi Musa merasakan kelazatan. Dia takhallu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan kelazatan yang tidak terkira mendengar kalam-kalam Allah ketika munajat baginda. Setelah berlakunya peristiwa tersebut, Nabi Musa pun menyumbak kedua-dua telinga dia, tutup kedua-dua telinga. Kenapa dia? Kerana tidak mahu mendengar suara makhluk yang didengar oleh baginda, seperti suara binatang yang liar. Selepas itulah peristiwa itulah baginda pun juga dapat mendengar suara tapak kaki Nabi Musa AS juga mendengar tapak kaki semut hitam pada malam yang gelap sejauh-jauh 10 km, 10 fasah, yang lebih kurang 80 km dia boleh dengar kan. Ni dan juga wajah baginda Nabi Musa AS bercahaya selepas peristiwa itulah, sehingga sesiapa saja yang melihat baginda selepas Nabi Musa panggil dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina, selepas itu berlaku, sehinggalah sesiapa saja yang melihat baginda, melihat wajah baginda, matanya akan buta. Nabi Musa pun akan mengusap wajah orang tersebut. Nabi Musa sendiri akan sapu muka orang yang melihat wajah dia, dan penglihatannya pulih semula dengan izin Allah Ta'ala. Inilah kelebihan Nabi Musa selepas berlakunya Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut mereka di sinilah, mereka lagilah tidak boleh difahami dengan Allah Ta'ala berkata-kata kemudian diamkan Allah Ta'ala sentiasa berkata. Kalam Allah, maknanya sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sentiasa berkata-kata. Malaikat Jibril ada bersama dengan Nabi Musa ketika itu, tetapi malaikat Jibril pun, malaikat itu tidak mendengar apa yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Malaikat sendiri pun tak boleh dengar, hanya Nabi Musa AS saja, dan Nabi Muhammad SAW juga mendengar. Nabi Muhammad boleh mendengar kalam Allah yang qadim pada malam ketika mana? Ketika malam Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad sendiri boleh juga, dan Allah Ta'ala juga tidak berada pada satu tempat, dan maka kita kena letak di situlah. Maksud bukan Allah tidak berada di tempat, dan tidak juga dan tidak ada daripada sudut arah mana-mana, tetapi tempat adalah perlu bagi makhluk. Tempat ni yang kita belajar awal kitab lagi, tempat ni memerlukan kepada makhluk. Makhluk berhajat pada tempat, Allah tidak berhajat pada tempat. Pada hari kiamat di syurga nanti ialah pada hari kiamat dan di syurga manusia akan mendengar kalam Allah yang qadim, dan juga tanpa suara. Di kiamat nanti dapat dengar suara kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, tanpa suara huruf, dan tidak dekat dan tidak jauh. Ini semua ni Anda panggil, kalau kita kata dekat maksudnya kita sama dengan makhluk. Nak kata jauh tak juga, tidak jauh. Maka di sinilah ulama datangkan dalil akli supaya kita dapat faham, ialah jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, kita katakanlah Allah ni tidak bersifat dengan kalam, maka Allah akan bersifat dengan lawannya, iaitu bisu kan. Dari akli kita, jika kita katakan Allah tidak bersifat kalam, maka Allah Ta'ala ini dengan sifat bisu, ia adalah mustahil. Maka bisu tersebut mustahil sifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Kerana Allah Ta'ala itu bisu termasuk dalam sifat-sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala ini bisu kerana apa dia? Kerana bisu ini sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajib atas diri kita kata hindar daripada benda yang panggil sifat-sifat kekurangan Allah Ta'ala. Yang kita wajib beriman sifat Allah Ta'ala ni kamala, sempurna, dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, naqais. Maka kita berintiqah, berpegang bahawasanya maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Maka di sini ulama bahas kesimpulan pada sifat Allah bersifat-sifat kalam tadi ialah setelah kita ketahui, setelah kita tahu, kita mendengar pada malam ini, mana kita dengan yakin bahawa telah sabit, yakni tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Dah kita sudah tahu, maka kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, yakni perkata melalui mana? Melalui dalil naqli, nas, dan dalil akli, yakni akal. Dalil naqli, nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil akli, akal. Maka mustahilah bisu ada huruf, ada suara dan lain-lain yang menyerupai kalamnya, kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim. Situ. Kalau kita letak, kita faham di sini pun alhamdulillah lah. Faham? Yang cabar-cabar ta'alluq tu untuk mendalami lagi bolehlah. Pekat kita awam ni, kita dah tahu macam ni, alhamdulillah. Maka di sinilah tengok pada pendapat ulama lagi. Al-Imam As-Sanusi berkata, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifati tusamma sifatil ma'ani. Ini Imam Sanusi berkata tentang sifat ma'ani. Maka sifat kalam ini termasuk dalam sifat-sifat ma'ani. Baik, sifat ma'nawiyah, sambungan lagi ialah sifat ma'nawiyah. Selepas membahaskan 7 sifat ma'ani, yang malam ini hanya sampai sifat kalam, termasuk dalam sifat ma'ani. Yang kita belajar sebelum ni, sifat ma'ani ada 7, yakni qudrat, irada, ilmu, haya, sama', basar, kalam. Maka membahaskan 7 sifat ma'ani, para ulama usuluddin meneruskan pula dengan perbicaraan tentang sifat ma'nawiyah. Kan, setelah kita tahu wujud pada sifat ma'ani yang sebut tadi, 7 tadi, maka ulama usuluddin dia teruskan perbicaraan dengan sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai lazim, yakni kesinambungan. Maka ada kaitan dengan sifat-sifat ma'nawiyah kepada disambungkan kepada mana? Kepada sifat mana? Sifat ma'ani yang 7 dahulu. 7 dahulu ini sifat qudrat, sifat irada, ilmu, hayat sampai habis sama' basar, kalam tadi. Itu panggil ada kaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini ialah kaunuhu. Kalau kita dengar kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, itu panggil sifat ma'nawiyah. Maka tidak dapat tidak dia ada kaitan dengan sifat ma'nawi. Sifat ma'nawiyah ini ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sam'iyan, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ni katanya sifat-sifat ma'nawiyah. Maka para ulama Asy'ariyah menamakan sebagai sifat ma'ani ini bagi merujuk kepada hakikat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Makna sifat-sifat ma'ani sebut yang ada, wajib ada bagi Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala ada sebanyak 7 tadilah. Boleh tengok pada muka surat 65. Makna kitab ni, kitab yang bahasa Melayu kita ni, kita kena tengok pada muka surat 65 ia ada kaitan yang pada tajuk pada malam ini. Baik, seterusnya ulama lagi menyatakan kita masuk dalam sifat-sifat ma'nawiyah, yakni kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran yakni sifat-sifat ma'nawiyah. Maka ulama datang ke sini, apakah pengertian pengertian sifat kaunuhu qadiran, dan macam mana kita nak tahu
dan macam mana kita nak beriman dengan sifat kaunun qadiran serta ke dalilnya. Inilah ni kata ulasan dengan kitab bagi supaya kita dapat faham dengan baik. Baik, sebelum nak teruskan dalam kaunul qadir, maka di sini sebutkan supaya panggil kita dapat kenal sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita dah ingat dah kan, cuma berserta dengan dalil Al-Quran. Contoh di sini ialah sifat-sifat yang mewakili perkara yang sabit, tetap dan wujud bagi Allah Ta'ala, wujud bagi zat Allah Ta'ala yang tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani yang pertamanya ialah al-haya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup, maha hidup, artinya Allah Ta'ala bersifat dengan kehidupan yang kekal abadi. Hidup Allah Ta'ala ni kekal abadi. Hidup kita ni daripada tiada kepada ada, dan kepada tiada panggil makhluk benda yang baharu, tak kekal, tidak sesuli dengan kematian maupun kebinasaan. Maka ulama datangkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini yang dalil kata Allah Ta'ala maha hidup, yakni dan berserahlah engkaulah kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang hidup yang tidak mati. Banyak lagi lah dalil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sama juga. Dan lagi sifat-sifat ma'ani lagi ialah yang kedua al-ilmu, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui semua perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku. Al-ilmu Allah, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap perkara yang wujud, yang ada diketahui Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala tidak mengetahui dengan ilmunya tanpa didahului kejahilan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa huwa wasi'un la ilaha illa hu wasi'a kulla syai'in ilma. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Inilah sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik lagi lah ada dalil alimul ghaib wasyahadah fa ta'ala amma yusyriku. Itulah yang katanya sifat-sifat ma'ni bawah pada sifat al-ilmu. Dan lagi sifat Allah Ta'ala dalam sifat ma'ni ialah berkuasa, al-qudra. Berkuasa Allah Ta'ala artinya bahawa semua makhluk, termasuk kita pada malam ini, semua makhluk atas dunia ini diciptakan Allah Ta'ala. Dialah yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakannya makhluk tu dan menjadikannya daripada tiada kepada ada. Itulah daripada tiada kepada ada, dan tidak seorang pun yang mempunyai kuasa, tak ada atas dunia, walaupun dia mengaku aku yang mencipta ni, aku tak akan mati, tak. Maknanya tiada seorang pun yang mempunyai kuasa atau memberi kesan untuk menghidupkan dan menciptakan sesuatu. Perkara inilah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ni sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lah, ini susunan oleh ulama supaya kita orang awam ni dapat faham dengan baik. Masuk dalam kitab ialah kaunuhu qadiran. Apakah pengertian sifat-sifat kaunuhu qadiran, dan macam mana kita nak tahu, dan macam mana kita nak beriman dengannya sifat kaunuhu qadiran, dan serta dengan dalil. Mengetahui dan beriman wajib ke atas kita, ke atas setiap mukallaf, mengetahui dan beriktikad, berpegang. Beriktikad ini pegangan kita kena pegang betul-betul dalam hati kita, yang bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaan Allah dengan berkuasa. Berkuasa, mempunyai sifat berkuasa, dan mustahil atasnya atas Allah berkeadaan yang lemah. Katanya sifat maknawiyah ni ada kaitan dengan sifat ma'ani lah. Faham? Apabila kita faham tentang sifat ma'ani, maka kita dapat faham dengan sifat maknawiyah. Dalilnya adalah seperti dalil yang telah pada muka surat hadapan, sifat qudrat sama juga, berkuasa. Maka di sinilah kenapa ada malaikat. Persoalan di sini ulama datangkan di sini ialah
kenapa ada malaikat dengan kenapa ada malaikat dengan tugas-tugasnya. Maka jika Allah Ta'ala berkuasa, kenapakah perlu kita logik akal kita, kenapakah perlu ada lagi malaikat berserta dengan tugas-tugas masing-masing? Dah juga dah kata Allah berkuasa, perlu apa lagi malaikat? Maka ulama di sini katakan ia bukan menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Kalau kita kata malaikat ni, apa gunanya malaikat? Dah Allah berkuasa dan ada malaikat, bukan maksudnya Allah tu sifat lemah, bukan. Ini bukan menunjukkan Allah Ta'ala dia lemah, justru menunjukkan yang sebenarnya, justru menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang boleh menciptakan apa sahaja yang makhluk, yakni benda yang mungkinah, termasuklah malaikat, dan menguasai mereka. Nak tunjuk Allah, nak katanya Allah ni kuasa, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan. Ini apa panggil termasuk dalam sifat kaunuhu qadir. Sesungguhnya ialah kaunuhu mu'idan, ialah keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Berkehendak, yakni mempunyai sifat berkehendak. Baik. Maka di sini apakah pengertian dia? Pengertian sifat kaunuhu mu'idan, dan cara mana mengetahui dan beriman dengan serta dalilnya. Dalil dia beriman sama juga dengan sifat ma'ani, dengan sifat mu'idan. Mengetahui di sini ialah wajib ke atas diri kita mengetahui dan kita berpegang bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala dengan bersifat, dengan keadaannya yang berkehendak, yakni kaunuhu mu'idan. Berkehendak, mempunyai sifat berkehendak, dan mustahil atasnya atas Allah berkeadaan terpaksa dalam menentukan sesuatu. Mustahil Allah Ta'ala dan paksa, tak ada. Kan? Baik. Dan juga seterusnya ialah kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan, mempunyai sifat pengetahuan. Apakah pengertian sifat kaunuhu? Kaunuhu aliman. Kalau sifat ma'ani, alim, al-alimu, Allah mengetahui. Ada sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat dalam makhluk pada diri kita ni, ilmu kita ni panggil terbatas. Mula-mula faham, lama-lama makin umur meningkat, makin rupa. Itu makhluk. Dan macam mana kita mengetahui sifat kaunuhu aliman, dan macam mana kita beriman dengannya serta dalilnya, maka di sinilah kita dapat mengetahui dan beriman.
pengertian sifat kaunu hayyan dan macam mana kita mengetahui beriman dan cara serta dalilnya. Kaunu hayyan wajib kat tadi kita sebagai mukallaf, dan juga kita beriktikad pegang kat tadi kita wajib bagi Allah Ta'ala dengan bersifat dengan keadaannya. Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya, keadaan Allah yang berhidup, yakni mempunyai sifat berhidup, dan mustahil atasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkeadaan yang mati. Inilah kaunu hayyan, disebut dalam keadaan ada sifat ma'ani juga. Dan seterusnya ialah kaunuhu sami'an, kerana Allah Ta'ala yang berpendengar, mempunyai dan sifat pendengar. Dan juga apakah pengertian sifat kaunuhu sami'an, dan macam mana kita mengetahui dia, dan macam mana kita beriman dengan serta dalilnya ialah wajib kat tadi kita wajib bagi Allah Ta'ala dengan bersifat dengan keadaannya, keadaan Allah yang mempendengar, yang mempunyai sifat pendengar, dan mustahil atasnya Allah Ta'ala berkeadaan yang tuli dan pekat. Mustahil Allah Ta'ala dan keadaan tuli dan pekat, ni mustahil Allah Ta'ala. Dia ada kaitan sama sifat ma'ani tadi. Dan seterusnya adalah kaunuhu basiran, ialah apakah pengertian sifat kaunuhu basiran, ialah cara mengetahui dan kita macam mana beriman dengannya. Dan sertakan dalil ialah wajib kata kita, wajib bagi Allah Ta'ala kita kena tahu, menyatakan Allah Ta'ala ini bersifat dan keadaannya yang bersifat yang berperlihat, basir, mempunyai sifat perlihat, dan mustahilnya atas Allah Ta'ala itu berkeadaan yang betul. Dan kaunuhu mutakalliman, yang terakhir sifat manawiyah, yakni kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, mempunyai sifat perkata. Maka apakah pengertian sifat kaunuhu mutakalliman, cara mengetahui dan cara beriman dengannya serta dalilnya ialah ulama datang sini wajib atas diri kita, dan kita kata dan pegangan kita dalam hati kita, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya, keadaan Allah yang berperkata, mempunyai sifat perkata, dan mustahil atasnya atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkeadaan yang bisu, yang kita baca, yang kita bincang sebut kalam tadi yang terakhir. Dan seterusnya lah satu sifat harus bagi Allah Ta'ala, beberapa sifat harus bagi Allah Ta'ala, dan dalilnya ni panjang lagi lah. Ni kena tengok balik muzakarah insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini, sifat-sifat Allah Ta'ala, kita dapat lagi panggil kejap keimanan kita, dan juga satu kalimah yang kita kena, satu amalan supaya iman kita kejak, satu amalan lafaz zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah zikir-zikir supaya akidah kita kejak. Akidah ni pegangan kita kena betul-betul faham, supaya kita dapat elak kita menafikan amalan panggil pegangan-pegangan yang salah, yang akhir-akhir mutaakhir ini banyaklah yang salah. Maka kita pilih dah yang akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanya sekadar ini untuk malam ini insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak seperti itu kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhkhana yasbiquna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.